Pemantauan berterusan dilakukan bagi membendung kumpulan ajaran sesat Sihalk yang semakin berluasa di Melaka. Ini termasuk bekerjasama dengan Interpol dan melakukan tangkapan terhadap pengikut ajaran itu sejak 2 bulan lalu. Tapi viral baru-baru viral video, tapi sebenarnya itu cerita lama, dia keluar balik lah. Kerana tindakan awal kita dah buat, 2 bulan lepas dah buat. Dah buat tangkapan semua. Dan juga dah minta bantuan daripada Interpol untuk menesan dia punya pengasas, founder dia yang berada di luar negara. Jadi dia tarik pengikut-pengikut dia untuk pergi sekali ke sana. Dia tahu dekat sini susah, maknanya susah untuk membuat aktiviti. Jadi dia cuba buat dekat luar negara pula. Terdahulu, Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia memutuskan bahawa fahaman Sihalk sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Pihak yang menyebarkan ajaran itu boleh dikenakan tindakan mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Penubuhan pasukan petugas khas bagi menangani kes buli di Melaka sejak 3 tahun lalu diyakini berkesan dalam membantu kesihatan mental pelajar di negeri itu. Mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri, pasukan itu melakukan pemantauan di sekolah secara berkala iaitu setiap 6 bulan. Program Turun Padang bersama kaunselor itu turut membantu memberi peringatan kepada para pelajar mengenai aktiviti salah laku di sekolah. Sebenarnya kebersihanan ada. Setiap kali kita memberi, orang kata tazkirah lah kepada pelajar-pelajar, mengingatkan, memberi amaran dan sebagainya. Alhamdulillah setakat 6 bulan ke setahun selepas tu clear sekolah tu. Tapi selepas tu mungkin ada berlaku pertukaran pelajar baru, dia akan berlaku sikit-sikit balik. Kan? Tapi sebab tu kita kena sering selalu pergi ke sekolah-sekolah ni membuat peringatan dan juga menasihatkan pelajar-pelajar ni. Seorang penyelia rancangan tanah Felda mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan salah guna kuasa menyeleweng pembayaran wang 25 peneroka 3 tahun lalu. Syahidi Amar Abdul Aziz 37 tahun membuat pengakuan itu di Mahkamah Seksyen Seremban. Menurut pertuduhan pertama, tertuduh memperdaya 11 peneroka Felda Pasuh 1 di Jelebu melalui pelaksanaan pembayaran bayaran tunai pendahuluan tunai untuk mendapatkan suapan. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh melakukan kesalahan sama bagi bayaran tunai payslip kepada 14 peneroka Felda yang sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama. Hakim membenarkan jaminan RM5,000 bagi kedua-dua pertuduhan. Tertuduh perlu melapor diri pada Sabtu pertama setiap bulan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan 24 Ogos depan. Negeri Sembilan sedang mengkaji cadangan bagi memberi bantuan sewa rumah kepada pelajar IPTA. Ia berikutan kos sewa rumah yang tinggi khususnya bagi pelajar yang tinggal di kawasan bandar. Menurut Menteri Besarnya, tindakan dibuat susulan keluhan pelajar-pelajar di Universiti Malaya dalam satu perjumpaan baru-baru ini. Banyak lagi yang sedang kita rancang, khususnya pelajar-pelajar yang tinggal dalam bandar. Pelajar UM khususnya, sewa rumah dia tinggi. Ini sebenarnya dalam perhatian kita, dalam radar kita untuk kita bantu mereka. Sebab kalau belajar di Universiti Melaya, pastinya kosnya terlalu tinggi. Duduk di Bandar Kuala Lumpur, kos sewanya tinggi. Ini yang antara sedang kita fikirkan untuk kita bantu pelajar-pelajar kita di Universiti Melaya. Pelaburan tambahan daripada syarikat Pharmaceutical terkemuka di Asia Biocon tahun ini mampu menjadikan Johor sebagai pengeluar insulin terbesar di dunia. Pelaburan tersebut melibatkan perluasan fasiliti Biocon yang akan bermula tahun hadapan. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Johor, Lee Ting Han berkata, pelaburan itu dijangka dapat menambah 900 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan.
Biocon telah menubuhkan fasiliti pembuatan insulin terbesar di Asia pada 2010 di Johor, melibatkan pelaburan melebihi RM1 bilion. Kerajaan Johor komited membantu dan menyediakan infrastruktur baik bagi membolehkan syarikat gergasi seperti Biocon berkembang dan maju. Ia secara tidak langsung menarik lebih banyak pelaburan ke negeri berkenaan. Saudara, kerajaan Johor tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak berkenaan isu provokasi semasa acara sukan berlangsung di negeri itu. Masalah tersebut boleh mencetuskan pergaduhan sehingga mengancam keselamatan penonton, khususnya kanak-kanak yang turut melihat aksi tidak bermoral itu. Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Johor, Muhammad Hairi Mat Shah berkata, pihaknya tidak mahu sebarang provokasi dibuat sama ada dari pihak luar mahupun dalaman. Beliau menyokong penuh agar setiap stadium di negeri Johor dikawal pihak keselamatan stadium, termasuk polis dan pihak berwajib lain. Kalau tak puas hati, kita ada gelanggang. Gelanggang tinju ada, gelanggang bola sepak. Nak main bola sepak, kita buat bola sepak. Nak jadi boy of street, kita jadi boy of street. The best boy of street in Malaysia, Johor. So kalau rasa nak jadi, macam saya cakap, jadi silat, ada gelanggang dia. Masing-masing tunjukkanlah kehebatan untuk wakil negeri maupun negara. Jangan tunjuk hanya di depan penonton di halayak aman. Baru-baru ini tular video tindakan pihak Stadium Sultan Ibrahim termasuk anggota keselamatan membawa keluar beberapa penyokong ketika babak awal perlawanan akhir antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuala Lumpur City FC KLCT. Tindakan itu dipercayai selepas berlaku provokasi antara beberapa orang penyokong kedua-dua pasukan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran skuad muda Sultan Volunteers Sekolah Peringkat Negeri Johor di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar, Johor Bahru. Aktiviti sukarelawan di Johor terus diperkasa menerusi pelancaran skuad muda. Ia dianggotai 50,400 ahli baru yang merupakan pelajar-pelajar dari 56 buah sekolah negeri itu. Pelancaran skuad muda itu selaras dengan matlamat Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang mahu lebih ramai orang muda dan belia terlibat dengan sukarelawan. Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Muhammad Hairi Mat Shah berkata, inisiatif itu disambut baik Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD dengan pelbagai perancangan program yang bakal dilaksana. Kita tahu mengambil risiko bila bawa anak pelajar-pelajar keluar, saya tidaklah mahu disalahkan daripada ibu bapa. Sebab itulah ada satu kelulusan juga daripada Jabatan Pendidikan melalui pihak-pihak yang tertentulah agar semuanya dapat diselaraskan dengan baik dan jayanya. Setakat ini seramai 75,000 individu telah berdaftar sebagai ahli Sultan Volunteers. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan dalam memburu tahta kejuaraan. Sabtu 29 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.